Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang telah menciptakan matahari dan bulan. Dialah Allah yang memperedarkan matahari dan bulan untuk menggilirkan malam dan siang. Dan dialah Allah dengan malam dan siang menentukan peredaran waktu dan zaman. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan empunya Ramadan, yang mana alhamdulillah Allah panjangkan umur kita pada saat ini sehingga hari ini kita sedang berada di ambang Ramadan. Jadi malam ni insya-Allah kalau panjang umur kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita menjadi hamba yang mengambil manfaat sepenuhnya. Walaupun kita nak kata sepenuhnya tu agak terlalu tinggi cita-cita dan impian, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha dengan usaha sedaya upaya kita untuk menggapai rahmat Allah di dalam bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi oleh kerana kesempatan yang ada ni bukan calang-calang, dia adalah satu kesempatan yang sangat istimewa, maka hari ini bicara kita adalah tentang Ramadan, mempersiapkan diri menghadapi dan menjalani bulan Ramadan sesuai dengan apa yang Allah redha. Dan kita letak tajuk Ramadan bertandang, kita berdagang. So, apa yang maksudnya bila datang Ramadan, kita nak mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya daripada Ramadan. So, sebagai ramai di sini usahawan, usahanita ke panggil, pada businesswoman ataupun sekurang-kurangnya kehidupan kita sebenarnya adalah satu proses jual beli, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pernah sebut dalam Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hendakkah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu jual beli yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Dan Allah menyebut dalam Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang mukminin nyawa dan hartanya dengan ganjarannya atau bayarannya adalah syurga. Jadi bila kita tahu hakikat hidup ni sebenarnya adalah proses jual beli, give and take. Walaupun sebenarnya kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala ni, kita tahu bahawa kita berdagang dengan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Which is apabila kita berdagang dengan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kita kena tahu bahawa keuntungan yang dia bagi kepada kita sangat-sangat berlipat kali ganda lebih daripada keuntungan mana-mana berdagang dengan manusia. Siapakah di kalangan manusia hari ni kita letak modal RM1, dia nak bagi untung kat kita RM100? Ada tak? Tak ada. Kalau dapat 10% pun dah okey dah. Dah. Bagi modal RM1, dapatlah untung 10 sen. Kalau modal dia RM100, dapatlah untung RM10. Mana kalau kita nak untung kita dalam RM1,000, kita kena keluarkan lebih kurang modal RM10,000 ataupun RM5,000, kita dah dapat untung RM1,000, itu dah kira hebat lah. Okey? Berdagang dengan manusia begitulah sifat dia. Tapi bila berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ni kaedah dia paling minimum
letak modal RM1, Allah akan bagi RM10. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu pahala, satu kebaikan digandakan dengan 10 kali ganda. Itu kaedah yang biasa. Ada kaedah yang luar daripada biasa, seperti sedekah. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga pada ayat 261. Perumpamaan orang yang infak hartanya pada jalan Allah seperti dia letak satu benih. Bila tanam satu benih, ambatat sab'a sanabil, mengeluarkan 7 tangkai. Sanabil ni macam kita letak biji gandum, keluar 7 tangkai gandum. Pada setiap tangkai gandum ada 100 pula biji beras. Jadi kalau 100 biji kali 7 berarti 700. Daripada satu biji ganda jadi 700. Siapa nak bagi? Allah je boleh bagi macam tu. Kalau kita letak dekat kilang mana-mana pun production kita tak akan keluar macam tu. Even kalau kita ada kilang sendiri pun, kita nak letak satu benda keluar 700 gandaan. Tak keluar. Tapi Allah boleh keluarkan. Kita letak dalam tanah, tanam. Kita siram. Keluar tak 700 tu? Kalau Allah nak keluarkan boleh kan? Boleh kan? Tapi berdagang dengan Allah memang sifat dia gandaan lebih. Cuma Allah Ta'ala sebut perumpamaan, kalau infak harta fi sabilillah, Allah gandakan 700 kali ganda. Ini fadilat orang yang berdagang dengan Allah. Dan ada juga gandaan yang Allah Ta'ala tak letak. Gandaan dia banyak mana? Antaranya ialah ibadat puasa. Kata Nabi SAW dalam satu hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amal ibnu Adam al-hasanatu bi'ashri amthaliha illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Atau kama qala Nabi SAW. Semua amalan anak Adam, satu kebaikan diganda 10 kali ganda, kecuali puasa. Kerana puasa itu milikku, kata Allah, dan aku mengganjarinya sebanyak yang aku mahu. So bahasa mudah kita kata, pahala puasa ni unlimited. So Allah Ta'ala dalam kaedah mengganjari manusia, semuanya ada gandaan. Ada gandaan umum, 1 ganda 10. Ada gandaan istimewa, 1 gandaan 700. Dan ada gandaan yang unlimited, sebanyak yang kita tak tahu. Tiba-tiba sifat gandaan-gandaan ini bertambah pula. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya menggandakan amalan manusia satu pada sudut amalannya. Bagaimana kita sebut tadi? Buat kebaikan A dapat gandaan 10. Buat kebaikan B dapat gandaan 700. Buat kebaikan C dapat gandaan unlimited. Ini gandaan bersifat kembali kepada amalan tertentu. Kalau kita salat berjamaah dapat gandaan 27 kali ganda. Kenapa semua ni berlaku? Kerana Allah sifatnya Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Dan pengasihnya Allah dan pemurahnya Allah, dia gandakan juga dengan gandaan tempat. So salat yang dah 27 kali ganda, tiba-tiba orang salat di Masjidil Haram. 27 kali ganda kali dengan 100,000. Dia dapat 270,000 kali ganda banding lebih baik tempat lain. Dahsyat tak?
Ada gandaan di Madinah. Salat berjamaah di Madinah dapat pula 27 kali ganda sekali dengan 1000 kali ganda. Dapat pula 27,000. Ada ibadat pula Allah Subhanahu Wa Taala gandakan di satu tempat, masjid umum, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ada juga Masjid Quba, solat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan pahala umrah. So ini tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dan Allah Taala redha. Ganda pula pahala. Tiba-tiba Allah ni maha kayanya, dia maha rahmat dan pengasih dan pemurah. Dia gandakan lagi pahala kerana faktor zaman dan masa. Cuba bayangkan tiba-tiba orang tu salat berjamaah di masjid atau berjamaah di Masjidil Haram, salat pula dalam bulan Ramadan, dapat pula malam Lailatul Qadar. So berdagang dengan Allah ni, kita kena tahu Allah ni apabila dia memberi dengan rahmat dan kasih sayangnya yang tak pernah habis. Sebab itu beruntunglah mereka yang tahu bahawa dia memiliki kesempatan berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Dan rugilah orang apabila datangnya promosi dari Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba dia lepaskan peluang itu begitu saja. So bagi orang yang beriman, pertama sekali sebelum datang Ramadan, persiapkan diri kita dengan pertama, memahami betapa Ramadan adalah bulan ataupun peluang, waktunya peluang mendapat rahmat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Okay? Dia kena tahu dan dia sedar bahawa Ramadan ni adalah waktunya bazar Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu dia berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu inilah waktunya. So kalau kita miss waktu, misslah kebaikan tu. Orang tunggu Shopee 3 bulan 3, 4 bulan 4, 5 bulan 5. Dia punya birthday dia berapa? 11 hari bulan 11. Okey. 12 bulan 12. Semua orang tunggu Shopee tu. Ini orang tunggu tarikh. Habis tarikh, habis. Kita tahu ada year end sale. Habis je year end sale, habis. Kita pun pergi cari tiket nak pergi London Disember. Pasal apa? Kita tahu waktu tu adalah waktu diskaun banyak. Betul tak? Contohlah tu. Saya tak pernah pergi, dengar je. Macam pernah pergi je. So, orang-orang yang dia nampak keutamaan dia pada diskaun begitu, dia akan tuju waktu-waktu begitu. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, dia tahu waktu Allah merahmati hamba-hambanya dengan lebih. Sehingga kita buat satu pahala, dapat gandaan macam tadi. Sehingga dapat, kalau dapat pula 10 akhir Ramadan bertemu dengan Lailatul Qadar, dapat pula pahala lebih baik daripada 1000 bulan. So saya katakan, nombor satu sekali mesti kita letak kefahaman dalam diri kita. Sedarlah bahawa kita sedang menghadapi atau kita sedang menghampiri atau kita sudah berada di ambang rahmat Allah yang sangat-sangat luas. Berbahagialah. Ya. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, yakni rahmah tu ialah Allah punya nikmat kepada semua kejadiannya. Tapi rahmatnya ialah kepada orang yang beriman. This is one example. Dalam puasa ini, rahim Allah kepada orang Muslim yang berpuasa. Ini ganjarannya is infinite. So this is a good example. Betul, betul. Apa saja rahmat pada orang beriman, kita kena tahu bahawa Allah menawarkannya bukan sekadar di akhirat. Di dunia pun orang beriman dah ada rahmat yang lebih daripada orang yang tidak beriman kepada Allah. Kerana orang beriman di dunia ni dia akan dapat banyak peluang kebaikan. Apa yang dia buat, Allah akan tambah kebaikan, Allah ganjari rahmat, Allah bagi keampunan. So rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Ramadan terlalu luas. Okey, yang kedua,
Apa yang Allah Ta'ala offer dalam Ramadan untuk hamba dia? Satu, kita dah tahu gandaan pahala tadi. Gandaan pahala dalam Ramadan. Sebagai bukti, apa yang berlaku dalam Ramadan, sebagai contoh, puasa, gandaan lebih. Kita dah tahu. Apa yang Allah gandakan dalam Ramadan? Umrah. Umrah dalam Ramadan sama dengan haji. Apa yang Allah gandakan dalam Ramadan? Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. So yang ni yang kita tahu nas-nas hadis yang ada, sehingga Nabi SAW hatta bab sedekah pun Nabi akan lebihkan dalam Ramadan. Sebab Nabi SAW tahu bersedekah di bulan Ramadan lebih baik daripada bersedekah di luar Ramadan, kerana sifat gandaan yang ada. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ibnu Abbas kata Nabi ni sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemurah. Dia banyak bersedekah Nabi ni. Tapi paling banyak Nabi sedekah, paling banyak Nabi pemurah adalah berada dalam Ramadan. So kita tahu, pertama, kelebihan Ramadan adalah gandaan pahala. Okay? Puasa diberi gandaan. Qiyam diberi gandaan. Sedekah diberi gandaan. Lailatul Qadar diberi gandaan. Orang buat umrah diberi gandaan. Yang tu kita tahu. Tapi secara umumnya, bila sebut je Ramadan, dia adalah ruang untuk pahala berganda. So kalau orang buat baik dalam Ramadan, kita katakan mudah-mudahan dengan keberkatan yang ada pada Ramadan, semua amalan baik Allah Ta'ala akan gandakan pahala, cuma kita yang tak tahu spesifik. Apa yang Nabi bagi tahu secara spesifik, kita kata sebagai spesifik. Tapi kalau yang Nabi tak bagi tahu secara spesifik, kita tetap kata Ramadan adalah bulan amal saleh. Semua bentuk kebaikan kita buatlah sebanyak mungkin dalam Ramadan, kerana kita tahu rahmat Ramadan terlalu besar. Kalau kita nak buat baik kepada ibu bapa di bulan Ramadan, ahlan wa sahlan. Kalau kita nak berbaiki hubungan kita sama adik-beradik selama ni bergaduh, kita nak baiki dalam Ramadan, ahlan wa sahlan. Kalau kita selama ni dengan jiran ada masalah, kita nak buat baik kepada jiran kita, ahlan wa sahlan. Sebab kita tahu Ramadan bulan rahmat. Cuma hak ni kita tak boleh bagi tahu spesifik. Seperti umrah dalam Ramadan, haji, kita tahu. Seperti puasa, kita tahu pahala dia unlimited, yang kita dah sebut tadi. So pertama sekali kita tahu rahmat Allah paling utama dalam Ramadan, gandaan pahala. Yang kedua, apa tawaran Allah dalam Ramadan selain daripada gandaan pahala? Penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Kerana Allah ni rahmat dia bukan sekadar menggandakan pahala, tapi Allah juga menghapuskan dosa. Kita baca sebelum daripada ni kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Sebelum kita masuk ke dalam dosa-dosa besar, kita baca satu hadis. Nabi SAW menyebut salat 5 waktu penghapus dosa, adalah penghapus dosa. Jumaat ke Jumaat, penghapus dosa antara keduanya. Dan Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa juga. Salat 5 waktu, kafarah. Kita panggil kafarah. Penghapus dosa ni kita panggil kafarah. Ada kafarah yang sifatnya harian. Kita dah kata sebut daripada ni, dosa kecil. Okey, dosa kecil. Tapi tak nafikan, andai seorang itu bertaubat dalam Ramadan, dosa-dosa besar dia juga boleh terampun. Okey, kita ulang sekali lagi. Kafarah ni penghapus dosa. Ada yang bersifat harian, iaitu salat 5 waktu. Ada yang bersifat mingguan, iaitu salat Jumaat. Dan ada yang bersifat tahunan, iaitu Ramadan. Apabila seorang itu bertemu dengan Ramadan, Allah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya yang dilakukan dari Ramadan ke Ramadan.
Ya, tapi mestilah bila bertemu Ramadan tu dalam keadaan dia beramal ibadat lah. Dia bukan sekadar jumpa. Dah, tahun lepas tak puasa, tahun ni pun tak puasa Ramadan. Tapi dia jumpa Ramadan. Terhapus tak dosa dia? Tak. Pasal dia hanya jumpa Ramadan, tapi dia tak guna kesempatan Ramadan untuk menghapuskan dosanya. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan dosa-dosa dia yang telah lepas. Orang yang berpuasa tapi tak solat, puasa dia tu status puasa macam mana? Yang tu kita akan sampai kepadanya lepas daripada ni, tapi oleh kerana tanya saya takut lupa, kita jawab teruslah. So siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian dia tak solat, apa status dia? Dosa pada tinggalkan salat tapi masih dapat pahala Ramadan. Okey, dosa pada sifat meninggalkan salat tapi tetap masih dapat pahala Ramadan. Begitu ke? Okey. Allah is generous, Ustaz. Puasa dia sah. Cuba kita tanya dulu mufti-mufti kat sini. Sebelum saya jawab. Ustaz, tapi ada orang kata pahala solat tu lain, pahala puasa tu lain, pahala ni lain. Okey. Timbang tu dia still pergi kat pahala. So nanti kalau solat tak solat, timbang tu still ada amal kebaikan dia. Okey. Yang baik macam tu. Okey. Dah habis dah? Okey, sekarang ni isu dia ialah kita nak harap pahala puasa. Pertama, dia ada dua isu di sini. Pertama, tak salat. Tapi yang kedua, berpuasa dalam keadaan tak salat. Kalau Tasha sebut tadi, pahala lain-lain. Yang kita tahu dia adalah dua amalan yang berbeza dan mudah-mudahan pahala dia juga berbezalah. Cuma dalam bab ibadat ni ada ibadat yang paling agung yang mana dia menjadi kunci kepada segala kebaikan, which is salat. Kalau kita kata benda lain, kita boleh kata macam tu, tapi salat lah. Salat ni kalau kita baca hadis, Nabi SAW kata amalan pertama yang akan dihitung pada akhirat ialah salat. Kalau salat tu beres, yang lain beres. Kalau salat tak beres, yang lain pun tak beres, tak lepas. Yang lain tak akan tanya dah lah. Ya. Sebab salat tu adalah rukun. Yang kedua, bukan sekadar tak salat sebenarnya. Amalan puasa ni, dia bila benda ni sangat Allah Ta'ala suka dan unlimited yang kita sebut tadi, which is salat juga, puasa juga, dia ada kriteria-kriteria yang istimewa. Sebab apa saya kata, kenapa puasa dikata pahala dia unlimited? Sebab sifat individu tu berbeza antara satu sama lain. Orang ni puasa, kesusahan dia susah lebih banyak daripada puasa orang yang senang dalam puasa dia. So maknanya Allah menilai pada puasa ni bukan sekadar tak makan dan tak minum. Allah menilai juga pada sifat susahnya berpuasa, pada pengorbanannya berpuasa, dan juga apa yang dia lakukan di saat dia sedang berpuasa. Lalu ada satu hadis Nabi SAW sebut. Nabi kata, "Man lam yada'a qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan buruk, maka Allah tidak berhajat untuk dia tinggalkan makan dan minumnya. Maknanya apa? Kalau dia hanya tinggalkan makan dan minum, tapi tak tinggalkan perkataan dusta, tak tinggalkan perbuatan buruk, maka Allah Ta'ala kata, baik, tak payah puasa.
Allah tidak berhajat dia tinggalkan makan dan minum dia. Kerana dia hanya tak makan tak minum. Dia berpuasa bukan kerana Allah. Kalau orang berpuasa kerana Allah, dia jaga perkataan dia, dia jaga perbuatan dia, dia jaga tutur kata dia, dia jaga hati dia, dia jaga semua perkara. Sebab tu unlimited tadi, bukan semua orang dapat nilai yang sama. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Taala kata puasa milikku, aku bagi sebanyak yang aku nak bagi, bergantung kepada nilai puasa seseorang individu. Dan kalau dia buat dalam puasa dia sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka, Allah tidak berhajat kepada dia tinggalkan makan dan minumnya. Kalau itu berlaku pada makan, perkataan dusta dan perbuatan buruk, apa pula berlaku apabila dia tidak salat? Mana lebih besar kesalahan dia? Tak salat lebih besar kesalahan. So kalau dia tak puas, kalau dia puasa dan tak salat, kita katakan dia telah meninggalkan kefarduan yang lebih agung daripada puasa. Antara puasa dengan salat mana lebih agung? Salat. Salat ni kewajipan dia 5 waktu setiap hari tanpa keuzuran. Melainkan wanita yang uzur tak boleh salat. Tapi kalau dia sakit, tetap masih lagi kena salat. Dia musafir, tetap dia kena salat. Puasa ada rukhsah, musafir dibenarkan untuk berbuka. Kalau sakit, tak boleh puasa ganti, boleh juga bayar dengan fidyah. Kalau orang yang dah tak mampu puasa sungguh dah. So, berbalik kepada persoalan puasa tapi tak salat, jawapan dia puasa itu sah, tapi kita khawatir tak ada pahala dan Allah Ta'ala tidak terima pahala tersebut. Tidak menerima amalan tersebut. Amalan yang sia-sia. Dia hanya dapat, Nabi SAW sebut, Rubba sa'imin, berapa ramai orang yang berpuasa yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Itu saja. Rugilah bagi dia. Nah. Kalau tak dapat pahala, adakah bermakna yang dia dah menunaikan kewajipan berpuasa tapi kosong? Iya. So dia tak boleh Allah dipertikaikan di padang mahsyar, you didn't fast. Tapi fasting itu nilainya kosong lah. Betul. Kewajipan dah lepas pada dia, tapi dia tidak, pahala dia tak ada. Kalau dia tak puasa terus, lagi dahsyat lah. Tu yang kata, aku baik tak payah puasa lah macam tu. Okey. Kalau dia tak puasa langsung, itu lagi dahsyat lah. Sebab dia telah isytihar terang-terangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah memang dia tak nak ikut lah. Sebab tu semalam kita bincang masalah penyucian hati dalam Ramadan. Ramadan ni bukan sekadar menyucikan perut kita lah, tapi dia sebenarnya menyucikan hati kita. Paling utama sekali dalam puasa ni adalah sifat tunduk dan patuh kepada Allah. Yang maknanya kalau Allah Ta'ala suruh kita tak makan tak minum, kita tunduk pada benda yang halal. Lantas bagaimana pada benda yang haram, yang selama-lamanya Allah haramkan? Makanan kita ni, hari ni saya boleh makan kalau tak kek depan ni. Halal tak? Halal. Saya bukan curi, resepi dia pun halal. Boleh makan. Tapi kalau kelas ni buat besok, siang hari, saya tak boleh makan. Kenapa tak boleh makan? Bukan masalah halal. Bukan tak timbul lagi isu halal ataupun tidak. Isu dia ialah mentaati Allah yang menghalang kita dari makan. Tak? Sebab tu puasa ni ibadat yang istimewa. Dia hanya berpuasa kerana Allah. Bukan masalah halal ataupun haram. Masalahnya Allah tak bagi makan. Lepas maghrib, makanlah. Dan pada penyucian jiwa berkaitan dengan puasa, seorang ibadat puasa ni, kaitan dia dengan Allah sangat-sangat dekat. Kerana bila dia berpuasa kerana Allah, seorang tu tak makan, tak minum walaupun dia dalam keadaan bersendirian. Kita duduk dapur, masak, usahakan nak makan. Kita nak test masin ke tawar pun kita letak, kita ludah balik. Padahal siapa yang boleh kata kalau kita telan? Tak ada orang boleh. Aku rasa je. Tapi kita dengan begitu hati-hati, kita letak ujung lidah, kita dah balik. Sebab apa? Kerana Allah. Bukan ada orang cek pun. Betul tak?
Kemudian bila anak kita ke siapa-siapa pun bila masuk bilik air. Bilik air, mandi. Air tu dah lalu dah dalam ni buat mulut kita. Bukan setakat dah lalu dah, kita kumur lagi. Tinggal telan seteguk je. Tapi kita tak buat. Sebab apa? Kerana Allah. Ustaz, boleh tak dikatakan puasa itu menunjukkan keihsanan kita, keikhlasan kita kepada Ilahi. This is a hidden ibadah yang hanya Allah yang tahu. Sebab kita tahu Allah melihat kita. Betul. Sebenarnya puasa ni, kalau kita nak latih diri untuk ikhlas, banyakkan puasa. Kalau nak latih diri dengan ikhlas, banyakkan puasa. Sebab puasa ni hanya antara kita dengan Allah. Even kalau puasa sunat pun, kita tak bagi tahu orang pun, tak ada orang tahu kita puasa. Kita pergi kerja macam biasa. Mungkin kita bawa bekal daripada rumah sampai kat sana, bagi kat security. Kita pun tak makan. Orang kat rumah ingat kita tak puasa. Lepas tu bila orang pejabat kata, saya dah makan. Memang kita makan pagi tadi sahur. Tapi sampai petang kita balik rumah, still kita dekat-dekat maghrib, kita pun buka puasa. Tak ada orang tahu kita puasa. Boleh berlaku tak? Boleh. Kerana puasa adalah ibadat yang dekat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu masalah Ramadan ni, penyucian hati dalam Ramadan itu juga penting. Kerana kita bukan sekadar nak tak makan dan tak minum, tapi bersama dengan puasa ada nilai ketakwaan, ada nilai keikhlasan, okay? Ada nilai kepatuhan kepada Allah, dan ada nilai melawan hawa nafsu. Ada juga nilai kesabaran dalamnya. Terlalu banyak benda-benda yang kita boleh rangkumkan betapa puasa itu sebenarnya menyucikan jiwa dan hati kita. So berbalik kepada isu kafarah tadi, menghapuskan dosa. Tawaran Allah pertama dalam Ramadan ialah gandaan pahala. Tawaran yang kedua adalah penghapusan dosa. Okey. Sehingga Nabi SAW kata, siapa yang siam berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosa-dosa dia yang telah lepas. Dan Nabi SAW juga kata, siapa yang berqiyam di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, juga diampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Nabi SAW kata lagi, siapa yang berqiyam di malam Lailatul Qadar, diampunkan dosa-dosa dia yang telah lepas. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW pernah mendoakan amin, amin dan amin 3 kali. So bila sahabat tanya, kami dengar Nabi naik mimbar tadi, Nabi sebut amin 3 kali, apa dia? Nabi SAW kata, tadi Jibril datang, Jibril doakan 3 perkara, dan aku aminkan doa Jibril. Doa yang pertama apa? Rugilah orang yang disebut nama Nabi SAW padanya dan dia tidak berselawat. Yang kedua, rugilah orang yang sempat bertemu dengan kedua ibu bapanya tapi dia tak masuk syurga. Kan? Dia jumpa mak ayah dia tapi tak masuk syurga. Rugi. Pasal apa? Pintu syurga dah depan tapi dia tak masuk syurga. Dan yang ketiga, rugilah orang yang bertemu dengan Ramadan dan tidak diampunkan dosanya. 3. Maknanya offer yang kedua dalam Ramadan adalah penghapusan dosa. Macam mana kita nak dapat? Dengan puasa, dengan qiyam, okay? Dan dengan istighfar di bulan Ramadan. Apa lagi yang Allah Ta'ala tawarkan dalam Ramadan? Ya. Tadi Ustaz kata kalau puasa tak cakap orang, adakah itu lebih baik? Adakah itu lagi banyak pahala? InsyaAllah. Kalau orang tak tahu apa yang kita buat. Keikhlasan ni lagi tersembunyi, lagi besar pahala dia. Okay? Keikhlasan, amalan mana-mana pun lagi tersembunyi, lagi banyak pahala dia. Kita dah nyatakan dalam siri kuliah kita sebelum daripada ni, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat infak, Allah mendahulukan infak yang tersembunyi dari infak yang terang-terangan. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sedekah depan orang, alhamdulillah, baiklah sedekah tu. Tapi kalau kamu sembunyikan, itu lebih baik. Itu maknanya menunjukkan amalan yang tersembunyi lagi besar pahala dia daripada yang terang-terangan. Sebab tu kalau solat sunat bersendirian lebih afdal
Kalau kita solat, daripada solat berjamaah di terang-terangan. So kalau kita solat sendiri contohnya, kalau bab qiyam Ramadan ni, seorang tu kata saya tak nak tarawih di masjid tapi saya nak solat qiyam di rumah sendiri. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Bagus Ha. di berjemaah kan? Kalau dalam Ramadan memang kita boleh berjamaah. Tapi kalau kita ada kemampuan untuk istiqamah, bangun di akhir malam, waktu tu lebih baik. Dan itu sebenarnya lebih baik. Itu sebenarnya lebih baik. Qiyam dalam Ramadan hapus dosa. Hapus dosa kecil. Dosa kecil. Dosa besar ni kita dah kaedah dalam beramal. Dosa besar dihapuskan dengan taubat. Taubat nasuha. So kalau seorang tu bertaubat, insya-Allah Allah menghapuskan dosa-dosa besar dia. Walau sebesar mana pun dosa dia, kalau dia taubat, insya-Allah Allah hapuskan dosa dia. Taubat nasuha kita solat lah kan. Bukan solat taubat. Taubat ni makna dia, apa maksud taubat? Kembali. Tapi taubat nasuha Kita menyesali betul. Taubat nasuha tu apa maksud nasuha? Murni. Betul-betul taubat. So bila dia taubat, dia kembali kepada Allah, adalah kembali yang benar-benar kembali. mesti solat dah. Tak. Kalau dia taubat dengan, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Lepas ni kan syarat taubat ada 4. Pertama apa? Menyesal. Yang kedua apa? Benci ataupun tidak mengulangi perbuatan tadi. Mula-mula sekali berhenti dulu. Berhenti daripada dosa. Yang kedua, menyesal daripada dosa. Yang ketiga, berazam untuk tidak kembali kepada dosa. Dan yang keempat, mengganti dengan perbuatan baik. ikhlas kerana Allah. Buat semua tu kerana Allah. 4 syarat tu. Okey? So penghapusan dosa ni semuanya kita perlulah. Pahala, gandaan pahala pun kita perlu. Penghapusan dosa pun kita sangat-sangat perlu. Saya sebut di sini sebab kita mesti merasakan betapa Ramadan itu sangat-sangat kita perlukan. Bila sebut gandaan pahala, jangan kita rasa aku dah banyak dah pahala, jangan. Sebaliknya bila sebut penghapusan dosa, kita kena kata aku banyak lagi dosa. Sebarulah kita akan rasa kita nak kepada Ramadan dan kita mengharapkan rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi Allah Taala tawarkan dalam Ramadan? Ya. Boleh mau pasal qiyam pada waktu mana? Nanti. Sekarang ni tawaran dulu, offer. Macam mana kita nak buat, nak dapat offer tu, itu yang kita nak sebut di akhir. Sekarang ni kita nak tahu. Macam kita pergi kedai, kita window shopping dulu. Kan? Tengok apa benda yang dah ada ni. So lepas dah habis semua, dan kita decide apa benda yang kita mampu beli, apa benda yang kita tak mampu beli. Dalam Ramadan kita tengok offer ni, kemudian apa benda yang kita mampu buat, apa benda yang kita tak mampu buat. Mungkin kita nak buat 100% tak mampu. Ada benda-benda yang kita mampu dan kita mampu lebih padanya. That's kita buat. Kan kita berdagang. Kita cari mana yang paling untung untuk kita. Kadang-kadang orang lain bisnes untung, kita pun bisnes tu tak jadi. Sebab kita tak ada keahlian di sudut tu. Kita ada kepakaran dan kemampuan lain. So kita fokus pada apa yang kita mampu. So sekarang ni kita nak tengok apa offer yang ada. So tawaran pertama apa dia? Sekali lagi. Gandaan pahala. Offer yang kedua apa dia? Penghapusan dosa. Offer yang ketiga apa dia? Malam Lailatul Qadar ada, tapi dia termasuk daripada yang pertama. Apa dia? Siapa dia boleh jawab? Dalam hadis Nabi SAW sebut kat syurga ada satu pintu. Nama dia Ar-Rayyan. Untuk siapa Ar-Rayyan? Maknanya apa? Antara tawaran Ramadan adalah syurga. Offer Ramadan adalah syurga.
Ini 3 tawaran utama lah syurga. Dan bagi orang yang berpuasa sebenarnya kelebihan dia lebih banyak daripada yang kita sebutkan tu. Okey. Cuma kita fokus kepada 3 ni supaya kita nampak jelas apa yang kita nak cari dalam Ramadan. So kita nak pahala berganda, kita nak penghapusan dosa dan kita nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maksud Ustaz, pintu syurga Ar-Rayyan, kalau contoh orang tu berpuasa dan dia meninggal, adakah dia akan masuk ke syurga Ar-Rayyan? Semua orang yang berpuasa, insya-Allah, walaupun dia tak meninggal, dia pun meninggal dalam keadaan puasa ke, dia insya-Allah syurga ni ada banyak pintu. Setiap 8 pintu syurga. Setiap pintu ada kategori masing-masing. Ada pintu puasa, ada pintu solat, ada pintu jihad. Maka orang-orang ni akan dipanggil, wahai ahli-ahli solat, masuklah kamu ke dalam syurga. Maka orang solat akan masuk melalui pintu solat. Orang puasa dipanggil melalui pintu puasa. Orang sedekah dipanggil pintu sedekah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq tanya, ya Rasulullah, ada tak orang yang nama dia ada pada semua pintu? Dan sebelum tu lagi, jangan cepat wanita lagi. Ada nama dia ada pada semua pintu. Nabi SAW kata ada. Dan aku harap kamu, Abu Bakar As-Siddiq, salah satu daripada mereka. Maknanya Abu Bakar, bila nama panggil daripada orang salat masuk syurga, nama Abu Bakar ada situ. Panggil pintu puasa, nama Abu Bakar ada situ. Panggil pintu sedekah dah ada situ. Sehingga dia boleh masuk melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki kerana kesemua amalan dia tu ada belakang. Student. Best student. Dia nak masuk mana-mana kos pun boleh. Sebab dia semua A. Okay? You nak masuk kos apa? Nak doktor pun boleh, nak ambil engineering pun boleh, nak ambil accounting pun boleh, apa lagi? Semua pintu universiti terbuka untuk you. Pasal you dah straight A. Kan? 8 pintu tu apa Ustaz kalau boleh elaborate? Saya lupa 8 definitely tu lupa nak beri satu-satu. Tapi antara yang disebut adalah Ar-Rayyan lah. Okey. Jadi ada juga, ya. Kita faham. Ar-Rayyan untuk orang-orang mereka yang puasa, it's not about them puasa dulu Ramadan, but they Semua, ya, semua amalan yang berpuasa, termasuklah puasa sunat, insya-Allah dia akan diberi ganjaran melalui masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Maknanya ini adalah galakan untuk kita berpuasa dan salah satu daripadanya ialah kita akan dapat masuk pintu syurga khas Ar-Rayyan. Ada juga mungkin nama dia ada kat Ar-Rayyan sebab dia rajin puasa, tiba-tiba dia tengok nama dia ada juga pada pintu-pintu lain, tu terpulanglah nak masuk mana-mana pintu yang dia kehendaki. Okey. Dan para wanita ada satu hadis yang menggembirakan. Nabi SAW sebut, "Idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha aw ba'laha qila lahu dukhuli min ayyi babil jannah syi'ti." Atau kama qala Nabi SAW. Apabila wanita tu 4 perkara dia buat. Dia salat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia jaga kehormatan dia dan dia taat kepada suaminya. Yang tu paling susah sekali. Tapi kerana susah itulah Allah Ta'ala kata, dia diberi tawaran masuklah dia ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki. So berdasarkan hadis ni, pintu taat suami ni antara pintu yang terbesar jugalah. So macam mana kita nak dapat tu, pandai-pandailah kita pujuk dia dalam Ramadan ni. Payah kan? Payah tu tak apalah. Mula-mula lain payah juga, insya-Allah. So 3 tawaran saya sebut 3 tawaran tu bagi kita nampak fokus jelas. So kita bila masuk Ramadan, mintalah kepada Allah 3 yang utama ni. Saya pernah sebut tentang bila kita minta sesuatu diberi peluang oleh Allah, mintalah yang terbaik. Ingat tak apa yang kita cerita tentang kisah wanita Bani Israel? Ingat tak? Ya? Ada. Lupa dah. Dia lupa. Ceritanya macam ni. Nabi SAW pernah jadi tetamu rumah seorang Badui, Arab Badui. Jadi Arab Badui itu layan Nabi elok-elok. Kemudian Nabi pun tanyalah pada dia, kamu nak apa? Mintalah. Minta apa yang kamu nak. Aku minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian Arab Badui itu kata dia nak kambing, dia nak lembu, dia nak unta. Sehingga Nabi SAW kata, tidakkah boleh kamu belajar dari wanita tua Bani Israel? Lepas tu sahabat tanya, siapa dia wanita tua Bani Israel? Nabi SAW mengkisahkan pada malam Nabi Musa nak keluar dengan Bani Israel daripada Mesir, tiba-tiba malam tu jadi gelap gelita tak nampak, sehingga mereka tersesat. Lalu Nabi Musa tanya pada pengikut dia, ada benda tak yang kita tertinggal atau kita buat salah sehingga Allah Ta'ala tak izinkan kita keluar ni? Jadi mereka kata, mungkin berkait dengan wasiatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kerana Nabi Yusuf, dialah orang pertama yang bawa Bani Israel ke Mesir. Kan? Bani Israel ni keturunan Nabi Yaqub alaihissalam dan anak dia Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni adalah orang pertama dibawa ke Mesir setelah daripada dia dicampak dalam telaga. Dia membesar di Mesir, kemudian dia dapat jadi menteri setelah daripada bebas daripada penjara, dan dia panggil ahli keluarga dia duduk di Mesir bersama dengan dia. Maka Nabi Yusuf adalah Bani Israel yang pertama bawa keluarganya ke Mesir. Wasiat Nabi Yusuf supaya andai Bani Israel nak keluar daripada Mesir, dia minta dia juga dikeluarkan bersama. So zaman Nabi Musa, Nabi Yusuf dah tak ada, dah meninggal. Cuma mereka rasa wasiat tu masih valid, sehingga mereka kena ambil mayat Nabi Yusuf AS, bawa bersama dan kebumikan di tempat mana Bani Israel pergi. So mereka kata, kalau macam tu, Nabi Musa kata, di manakah kuburnya Nabi Yusuf? Mereka kata tak ada yang tahu melainkan seorang tua daripada Bani Israel. Kemudian mereka pergi menghadap wanita tua tu. Nabi Musa tanya wanita tu, boleh tak kamu bagi tahu aku di manakah kuburnya Nabi Yusuf? Wanita tua tu jawab, boleh, tapi dengan satu syarat. Nabi Musa tanya, apa syarat kamu? Syaratku ialah, kalau aku tunjukkan kubur Nabi Yusuf AS, aku nak kedudukan dalam syurga bersama dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa rasa berat hati. Kenapa berat hati? Dia rasa apa yang diminta oleh wanita Bani Israel ni tak setimpal. Apa yang dia offer? Maklumat kubur Nabi Yusuf. Apa yang dia minta? Kedudukan dalam syurga bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. So Nabi Musa kata macam tak padan dia nak bagi apa dia minta. Pasal dia hanya tunjuk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, berikan kepadanya apa yang dia minta. Akhir sekali Nabi Musa alaihissalam bagi tahu, Allah setuju untuk kurniakan kepada kamu apa yang kamu minta. Dan wanita itu tunjuk kuburnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka pun gali tempat dia tunjuk. Betul ada panggil jasadnya Nabi Yusuf, kerana jasad para nabi tidak akan hancur. Kemudian dia ambil jasad tersebut, bawa keluar dengan Bani Israel, lalu malam itu jadi terang, mereka dapat keluar daripada Mesir. Itu cerita dalam hadis yang disebut. So Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat dia, tak bolehkah kamu belajar daripada wanita Bani Israel? Maksud apa? Nak minta ialah paling baik sekali. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita, bila kita minta syurga, minta yang Firdaus. Kita tahu kita ni, ya Allah, aku ni nak masuk syurga boleh tentu lagi. Kalau boleh masuk ujung-ujung pun tak apa dah. Betul tak? Kadang-kadang kita rasa macam tu. Ya Allah, aku ni boleh dah masuk syurga. Kalau masuk syurga paling bawah pun, ya Allah, aku dah syukur banyak dah, alhamdulillah. Tapi Nabi SAW tak minta kita buat macam tu. Nabi kata, kalau kamu minta syurga, mintalah Firdaus yang tinggi. Belajarlah daripada Bani Israel. Walaupun yang kita buat tu sikit, tapi mintalah syurga yang tertinggi. Kerana yang Allah nak bagi tu, dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Okey? Jangan malu dengan Allah minta. Allah ni, kalau kita tak minta lagi, dia marah. Berbeza dengan manusia. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tak minta dengan Allah, malah Allah murka kepada dia. Kerana tak minta dengan Allah ada satu kesombongan. Bila kita minta dengan Allah, ada satu tanda perhambaan dan kerendahan diri. Mana, ya Allah,
Hatta kita minta kopi, kita minta makanan, kita minta pakaian, kita minta kesihatan. Bila kita minta dengan Allah, apa yang kita minta dah jadi nombor 2. Nombor 1 ialah permintaan kita itu adalah tanda perhambaan kepada Allah. Walaupun benda tu kita dah ada, walaupun kita tak berhajat ataupun sebagainya, kita minta dengan Allah. Sekecil-kecil benda, saya pernah sebut, yang kecil tu apa yang kita minta. Tapi yang besar adalah doa kita kepada Allah. So, apa yang kita minta, walau apa pun kita minta, boleh jadi kecil, boleh jadi besar. Tapi nilai permohonan dan doa kepada Allah akan tetap besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wanita Yahudi meminta yang tak setimpal dengan perbuatan menunjuk tempat Nabi Yusuf wafat. Dia hendak bersama dengan Nabi Musa di syurga. Bukankah kita selalu minta sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama baginda di akhirat nanti kan? Ya, betul. That is a big request juga kan? Betul. Sebab tu Nabi suruh minta syurga Firdaus. Sebab syurga Firdaus yang tertinggi. Yang tertinggi itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So memang kita diajar untuk minta macam tu. Jangan berbalik kepada isu tadi, jangan pernah malu dalam berdoa kepada Allah. Dan Ramadan adalah tempatnya untuk kita memperbanyakkan apa yang kita nak. So berbalik kepada offer, kita dah tahu macam mana kita nak dapatkan tawaran tersebut. Okey. Yang pertama, apa yang kita nak kena buat? Of course lah, pertama sekali kita puasa. Okey. Kita puasa Ramadan. Puasa Ramadan bukan sekadar tak makan dan tak minum, tapi puasa dengan sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Puasa, tak makan, tak minum, jaga perkataan, jaga perbuatan, dan jaga amalan-amalan lain yang disyariatkan juga, termasuklah salat. So, puasalah dengan puasa yang sebaik-baiknya. Kemudian dalam bab puasa ni ada benda-benda sunat pula yang mendatang atau yang kita boleh buat. Antaranya ialah kita makan sahur. Sunat bila kita berpuasa, kita makan sahur. Dan Nabi SAW suruh kita makan sahur agar kita berbeza dengan puasa Yahudi dan Nasrani. Okay? Dan Nabi SAW suruh kita bersahur kerana pada sahur itu ada barakah. Sebab tu kita makan sahur ni bukan nak kenyang. Kita makan sahur nak cari keberkatan waktu sahur. Kalau orang tu dah kenyang sekalipun, tetap juga disunatkan bagi dia bangun untuk minum, untuk makan kurma sebiji dan minum segelas air. Atau paling-paling dia minum seteguk air pun ambil lah. Fadilat sunat puasa, sunat sahur. Dan sebaik-baik waktu akhir sahur, sebaik-baik sahur adalah pada akhir waktunya. Ya. Ustaz, kalau makan sahur, Ustaz kata tu pahala sahur. Kalau makan sebiji kurma tu sama dengan kalau makan. Sama, insya-Allah sama. Sebab keberkatan tak semestinya banyak. So kita kalau kita dah makan more ataupun setengah-setengah orang tu pukul 2 pagi makan kedai mamak. Balik 2 pagi tu dia pun rasa aku dah tak nak makan dah sahur. Kita kata jangan tak bangun langsung. Minumlah seteguk air, kemudian teruskan puasa. Nak ambil. Kerana apa? Kerana sahur ni adalah berkait dengan waktu. Kita kena faham. Sahur ni asalnya apa? Sahur ni bukan nama meal, bukan nama meal. Dia adalah waktu. Waktu. Macam kita kata makan pagi. Bukanlah pagi tu nama makanan dah. Kita makan kuih di waktu pagi, kita makan nasi di waktu pagi. Kita tak makan pagi, tapi dia panggil makan pagi sebab makan di waktu pagi. Makan tengah hari macam tu juga. Tak adalah esok mana tengah hari tak keluar, kena makan dah semalam. Tak ada pun orang makan tengah hari kan. Orang makan nasi di waktu tengah hari. Begitulah sahur. Sahur ni makan di waktu sahur. Waktu sahur ni bila? Waktu sahur bila? Sebelum Waktu sepertiga akhir malam sampai subuh. Okey, waktu sahur. Waktu sebelum subuh tu kita panggil sahur lah. Jadi, kalau orang tu makan sahur, makan pukul 12 malam, dia belum lagi waktu sahur betul. Tak best. Sebaik-baik waktu sahur adalah di akhirnya.
So 10 minit sebelum daripada azan, kita pun makan, minum dan sebagainya. Kemudian kita akhir waktu sahur, paling-paling akhir bila? Azan. Yes. So imsak tu hanyalah waktu berjaga-jaga, warning, lampu kuning bahasa kita. Ustaz, kadang-kadang bila kadang-kadang kita lepas kan, kita baru nak minum, air tu antara bibir dan juga gelas tu, and then azan, kita patut teguk terus. Teguk habiskan. Habiskan? Ya, habiskan air. Apa yang kita dah mula makan, habiskan. Tapi belum masuk mulut pun tak apa. Tak apa. Dah makan, dah tuang dah. Tapi jangan pula sengaja. Lah. Tunggu azan. Dan maknanya kalau kita masa tu kita tengah makan, tiba-tiba azan, kita dah makan habis dah separuh, habiskan. Ambil air. Kurma tu telan je. Yang dah mula tu ambil air minum terus. Tapi kurma dah mulut terus kita telan. Kalau terlekat baru nak minum air. Kalau nak baru ambil air tak boleh. Air tu kita dah pegang, kita minum, azan minum. Apa? Nak telan tu dulu. Boleh. Sebab tu kita ada lampu kuning nanti. Jadi kalau kita tu jenis lambat, slow kan, break kita payah nak makan, break tu tekan kena pam. Kalau berhenti kereta tu tekan apa tak berhenti. Kalau kita jenis lagu tu, maknanya memang kita lampu kuning kena tekan break dah. Ustaz cakap kalau azan, kita tengah makan azan, we can continue to finish. Yeah. Okay, azan tu, does it mean that we have to finish before the end of azan? Ataupun kalau dah azan dah habis, kita tengah kunyah? Tak, masa mula azan tu. Masa mula azan, bila ada azan, Allahu Akbar, cepat-cepat minum habiskan. Cepat-cepat habis. Kalau kita dah tengah makan, tengah-tengah makan, tiba-tiba azan. Allahu Akbar. So kita cepat-cepat makan, habiskan. Tak perlu kita tunggu sampai habis. Nanti Bilal tu dia pula tarik panjang. Hayya 'alas salah. Besok kita kata Bilal, esok tarik panjang lagi. Jadi lagi lama bila tu tarik, lagi masa tu extend. Tak, maknanya dia bukan tidak bergantung kepada laungan azan. Ya, betul. Masuk je waktu, kita berhenti. Itu maknanya kalau tiba-tiba waktu azan tu masih ada makanan di mulut kita, atau kita telah minum separuh, habiskan. Tak payah ludah. Jangan pula ustaz kata azan boleh makan lagi, dia pun Allahu Akbar, tambah lagi nasi. Itu bukan maksud dia lah. Okey? So kalau panggil apa, emergency ke ataupun keadaan darurat, ataupun istilahnya kerana Islam tidak menganjurkan kita membuang makanan. So bila kita dah makan separuh, habiskan. Sebab kalau kita tak makan, hari tu kita dah tak makan, kita akan buang. So Islam tak ajar macam tu. Bukan pasal nak tambah-tambah lauk. Tahu. Sebab nak cakap dengan anak-anak ni kan. Sebab tu saya kata, sebab tu kita ada waktu lampu kuning tu. Lampu kuning tu untuk hati-hati, kita dah settle apa semua sekali. Kalau just kita nak ambil fadilat, sebelum azan mungkin kita tengok ada 1 minit lagi, kita meminum air teguk 2-3 teguk, kita ambil kelebihan akhir sahur. Okay, jangan tiap-tiap kita kata 10 minit lagi baru kita nak start makan. Tak, kita boleh start makan setengah jam sebelum tu. 10 minit tu kita berhenti semua sekali, dan kemudian tinggal lagi sebiji kurma dan segelas air. Dekat je waktu subuh, kita minum air tu dan settle. Kerana fadilatnya mengakhirkan waktu sahur. Adakah dapat pahala lebih kalau kita berhenti macam waktu imsak tu, sebelum waktu imsak kita dah berhenti? Tak ada. Imsak tu hanya untuk kawal kita punya, itulah kita nak letak lampu kuning, timing. So kalau betul-betul waktu akhir adalah waktu azan. Betul-betul waktu akhir. So Nabi SAW menggalakkan kita mengakhirkan sahur. Sebagaimana Nabi SAW juga menganjurkan kita mengawalkan berbuka. Itu sunat juga. Awal, waktu berbuka awal. Maksudnya, sebagaimana yang tadi kita tunggu azan untuk berhenti makan, maka yang ni kita tunggu azan untuk mula makan. Sebab tu tak pernah-pernah orang tunggu azan, melainkan bulan Ramadan. Kan? Tak pernah-pernah pula tunggu. Terutamanya azan maghrib. Semua orang diam je tunggu. Azan maghrib, semua makan.
Tapi tunggu untuk makan lah, bukan tunggu untuk salat. Yang tu tak betul lah. Patutnya kita tunggu tu, kita buka sekejap, sikit, makan, elok untuk tutup lapar kita, terus kita salat. Ustaz, Ya. buka iftar Rasulullah Mhm. ialah dengan kurma. Kalau tak ada kurma, dengan air kosong. Dengan rutab. Mula-mula sekali rutab. Ya, rotab. Rutab ni maknanya kurma yang lembut. Fresh date. Tak semestinya fresh date lah, tapi dia ada yang kita panggil kurma yang rutab ni, kurma yang masih lagi lembut. Dia kalau yang kurma yang fresh, yang kita kata frozen, yang macam crunchy tu, yang tu dia panggil bahasa Arab balah, dia panggil balah. Balah ni kurma muda. Kurma muda yang belum masak. Daripada balah dia akan jadi rutab, dia akan lembut. Daripada rutab dia akan jadi tamar. Tamar ni kurma kering. Jadi balah yang muda, rutab yang ranum masak, yang kurma tamar yang kering. So Nabi SAW ambil yang utama rutab, kurma yang masak lembut. Top ni apa jenis kurma, janji dan big. Ya betul. Betul. Top is not the name of the Bukan. Ada yang rutab, ada yang tamar. So yang kedua tamar. Yang ketiga kalau tak ada juga air. Itu dalam hadis sebutlah. So maknanya apa? Ada kawan saya dia buat PhD dekat UM sini. Dia buat dekat UM, dia buat satu kajian tentang rawatan pencegahan melalui amalan-amalan sunnah berdasarkan hadis-hadis dalam kitab kutub sittah. So antara yang dia dapat, hasil dapatan kajian dia kata, memang amalan-amalan yang disunnahkan ini memberi kebaikan dari sudut kesihatan. Salah satunya ialah Nabi suruh kita awal berbuka, dan Nabi menganjurkan berbuka dengan kurma yang lembut. Kerana sifat dia, kerana bila kita tak cukup tenaga, so paling cepat ialah kita ambil glukos. Dan glukos tu ada pada rutab dan juga kurma. Dan paling cepat dihadam adalah rutab, kurma rutab lah. Sama seperti amalan tahnik baby. Bila baby tu dia lahir, potong tali pusat, dia macam sedang berpuasa. So bila kita ambil kurma sikit, letak pada mulut dia, dia akan jadi kuat sikit untuk minum susu ibu dia. So itu antara hikmah. Sebab tu tahnik ni paling betul ialah dia buat hari lahir. Tak perlu tunggu hari yang ke-7, tak perlu tunggu ustaz mari. Tunggu ada setengah tu umur 2 tahun baru jumpa ustaz hak dia nak tu. Dah makan macam-macam dia. Besar tu ustaz, tolong tahnik anak saya. Saya kata besarnya baby ni. Dah makan macam-macam baru nak tahnik. Sebenarnya tahnik ni di awal kelahiran. Sebelum menyusu. Sebab ada baby yang dia tak larat nak menyusu, sebab dah potong tali pusat, dia dah keadaan dia macam berpuasa. Sebab dia tak ada makan, tak minum. So masukkan sedikit glukos dalam, sikit je, jangan bagi sebiji kurma. Bagi sikit, kita hujung jari tu kan, kita lembutkan dengan air zam-zam ke apa, lembikkan kurma tu, letak dekat mulut dia, letak kat langit-langit dia tu. Tak semestinya. Ada orang kata nak suruh anda campur dengan air liu, tok syekh lah apa semua, tak payah. Ya, kesian baby tu. Tidak kena ada kuman lah dalam tu. Baik kita basuh tangan kita betul-betul, ambil air dan sebagainya. Itu yang lebih aula lah. Itu. Kawan saya tu ada tesis dia ada dekat, dia panggil dalam bahasa Inggeris Prevention Medicine in Kutub Sittah. Study on Hadis in Kutub Sittah. So dia buat kajian tu. So kita katakan sebaiknya awal berbuka tu satu sunnah. So siapa yang buka puasa di awal waktu, dia dapat pahala sunnah. Okey? Yang ni sunnah yang setuju semualah, walaupun tak ajar pun memang nak buat. Kan? Dan Nabi SAW melarang kita al-wisal. Tahu wisal? Wisal ni sambung puasa. Setengah orang sekarang ni dia ada IF. So dia kata aku 24 jam tak makan. Ada seorang yang kata aku 36 jam tak makan. So benda-benda macam ni sebenarnya bertentangan dengan sifat puasa yang disyariatkan. Nabi tak bagi kita menyambung puasa. Maknanya kalau sampai waktu maghrib berbukalah. Cuma bezanya ialah kalau kita nak diet, kita makan sikit,
dengan kita makan banyak. Jangan sampai kita sambung puasa kita sampai 24 jam tak makan. Atau 36. Hari ni sahur, buka hari ni tak lagi, buka esok baru kita makan. Alah. Sebab ada orang dia memang dah jadi macam apa? Habit dia tak makan. Tapi kalau dia makan, dia minum air je, lepas tu besok tu boleh makan. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Berbukalah supaya tubuh dia tak itu. Ya. Ustaz, sunnah buka tu, ada tak sunnah yang macam makan kurma 3 biji ke? Makanlah kurma. Kurma memang sunat makan kurma lah. Dan makan ganjil tu adalah salah satu daripada yang Nabi SAW suka makan. Okey. Memang ada lah. Nabi suka makan dalam bentuk ganjil. Ustaz, ada ke hadis dia kata kalau makanan dah siap, makan dulu sebelum solat? Betul? Ada? So macam tadi Ustaz kata elok makan kurma dulu, minum, lepas tu Kita tengok nature kita. Sebabnya saya bukan kata nak bagi makan dulu. Memang disyariatkan kalau ada makanan idza quddimal asya, maka kalau makanan dah siap, makan dulu. Cuma kita kena tengok. Hadis tu datang bila seorang tu dalam keadaan lapar, kemudian bila dia makan ataupun dia semayang dulu dia tak makan, menyebabkan orang tu fikiran dia duduk pada makanan. Dan lapar dia masih lagi belum hilang. So kita makan kadar yang menutup kenyang kita, kemudian kita salat. Okey, sehingga fokus kita berada pada salat. Kenapa kita kata macam tu? Sebab kadang-kadang orang kita bila start makan tak berhenti. Salat maghrib dia jadi pukul 8 malam. Pasal dia dah lebihkan makanan. Which is maksud hadis tu makan dulu untuk menutup kelaparan. Bukan makan dulu tu sampai kita dah puas makan sampai 10 minit tinggal waktu nak habis maghrib baru solat maghrib. So itu tak berlaku. Sunnah macam tu tak berlakulah. Yang dimaksudkan adalah kalau kita ada makanan dan kita dalam keadaan lapar, makanlah dulu. Jangan sampai makan tu mengakhirkan atau memberi kesan pula kepada kurangnya sifat salat kita. Okey. So lagi daripada sunnah berpuasa juga ialah kita berdoa waktu kita selepas berbuka ataupun dalam sebelum berbuka, itu juga sunat untuk kita berdoa kerana doa orang berpuasa itu mustajab. Doa orang berpuasa itu mustajab. Jadi ini antara sunnah dalam berpuasa. So siang hari kita puasa pun kita doa, waktu kita nak duduk berbuka puasa pun kita doa, selepas kita berbuka pun kita berdoa. Dan antara doa yang ma'thur daripada Nabi SAW ialah kita doa zahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Siapa ingat doa tu? Rugi tak ingat. Zahabadh dhama'u tu dalam riwayat hadis Sunan Abi Daud, darjatnya hasan, di mana Nabi SAW diriwayatkan apabila dia berbuka dia baca doa zahabadh dhama'u. Maksudnya telah hilanglah dahaga. Wa batallatil uruq, telah basahlah segala urat saraf. Wa thabatal ajru, dan mudah-mudahan dapatlah pahalanya insya-Allah. So itu doa Nabi SAW. Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. So hilanglah dahaga, basahlah urat, dan dapatlah pahala insya-Allah. Waktu pas kita makan pun kita boleh doa tu. So waktu kita nak mula makan kita baca bismillah pun dah okey dah. Jangan doa panjang-panjang pula, kesian orang nak buka puasa. Imam baca doa, oh ya Allah, orang makmum ni tengok je kurma bila nak ambil doa. Doa buka puasa tu kita baca dululah. Boleh je baca bismillah pun dah okey sebenarnya. Tapi Ustaz, ini ada buku Bram, apa ada? Kalau tak silap saya dia hadis Muslim. Dia kata kalau berbuka kita kena baca Allahumma lakal hamdu wa lakal rizqaka aftartu. Maksudnya kanamu ya Allah. Kami Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. So yang mana lagi afdal Ustaz? Boleh juga baca Allahumma lakal sumtu, cuma ada pertikaian dalam riwayat Allahumma lakal sumtu tu. Cuma yang lebih kuat riwayat zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, dan di atas rezekimu aku berbuka. Dirahmati dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. So doa ni umum. Doa ni sebenarnya sifat dia umum. Doa yang ma'thur kita dahulukan.
Doa yang tak maksur boleh juga kita doakan. Boleh faham? Kaedah dalam berdoa, doa ni apa bentuk doa kita boleh doa. Kerana doa ni umumnya terbuka. Okey? Tapi kalau ada doa yang sabit maksur, maknanya Nabi doa macam tu, kita dahulukan doa tu. Mana doa yang Ustaz syaratkan tadi? Zahabal dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru, insya-Allah. Ada nanti kita forward dalam message lah nanti. Okey? Ada dah. Jazakillahu khairan. So itu proses pertama yang kita nak, iaitu berpuasa. Dengan puasa itu kita harapkan gandaan pahala tadi. Dengan puasa kita mengharapkan terhapusnya dosa. Dengan puasa juga kita mengharapkan dapat masuk melalui pintu syurga Ar-Rayyan. Apa yang kita nak buat pula lepas daripada tu? Qiyam Ramadan, salat. Yang ni kita sebut yang tadi nak jawab. Sebelum daripada saya sebut sebagai qiyam, sebab qiyam ni yang sunat, tapi yang lebih utama daripada yang sunat ialah yang kita di awal tadi kita bincang, salat fardu di bulan Ramadan. Oleh kerana kebiasaan, bukan kebiasaan, ada sebahagian, segelintir daripada masyarakat kita ni, dalam berpuasa dia tak salat, maka kita tegaskan bahawa antara keutamaan di bulan Ramadan ialah jaga salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu. Dan ibu-ibu ambil perhatian. Kadang-kadang kita suruh anak kita salat, suruh anak kita puasa. Bangunkan, kejut dia untuk sahur. Tapi bila dia tidur balik, kita tak kejutkan dia untuk salat subuh. Seolah-olah pada kita, puasa itu lebih besar daripada salat. Padahal, kalau kita perhatikan, kalau anak-anak ni salat 5 waktu, insya-Allah dia akan puasa Ramadan. Tapi kalau kita suruh dia puasa Ramadan saja, belum tentu dia salat 5 waktu. Jadi kalau kita nak ambil jalan selamat, suruh dia salat 5 waktu, insya-Allah dia akan jadi orang yang berpuasa. Okay? Untuk anak-anak, begitulah juga untuk ibu-ibu, begitulah juga untuk bapa-bapa. Salatlah 5 waktu dahulu. Kalau kita perbahaskan dalam sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada disebutkan salat 5 waktu. Sebab apa? Sebab benda ni Rasulullah jaga dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Kita tak ada kata bila bincang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan, baginda jaga salat 5 waktu. Tak ada. Sebab apa? Sebab itu tak berkait dengan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Kerana itu sebab tu kita kata dalam bab qiyam, sebelum kita bincang bab tarawih, sebelum kita bincang bab tahajud, maka kita kena letak dulu depan salat 5 waktu. Kalau kita mampu kejutkan anak untuk sahur, maka kuatkan diri untuk kejut anak salat subuh. Kuatkan diri untuk kejut anak salat zuhur. Kuatkan diri untuk kejut anak salat asar. Salat maghrib tak payah kejut, dia bangun sendiri. Malah dia pula tanya, dah nak maghrib ke? Dak, belum, waktu zuhur baru. Dia pun tidur lagi. Bangun asar, dah nak maghrib ke? Dak, asar baru. Jadi tak payah kejut maghrib, dia akan bangun sendiri. Dah maghrib ya? Ya, bangun tu dia. Pasal dia nak buka puasa. Untuk anak macam anak saya baru 7 tahun, dah perlu tekankan sampai perlu paksa tak macam tu? Puasa. Nabi ajar kita kata alimu auladakum muru auladakum bis-salah wa hum 7 sinin. Ajarlah anakmu bersolat pada umurnya 7 tahun. Maknanya umur 7 tahun adalah umur untuk kita mula ajak dia salat. Sebelum tu boleh juga, tapi kalau kita 7 tahun tak start lagi, maknanya kita dah lewat untuk ajarkan anak tu. Okey, kalau kita ajak, Okey. tak naklah mami masih minta diskaun lah apalah tu je. Bagi motivasi. Minta dia, ajak dia, galakkan dia. Macam-macam kita buat. Macamlah kita nak suruh anak pergi sekolah umur 7 tahun. Macam mana kita buat? Beli beg baru, beli kasut baru, beli pagi, esok bangun, esok pergi sekolah ya, esok pergi sekolah. Kita tanam dalam minda dia. Maka begitulah kita buat dengan anak umur 7 tahun untuk solat. Esok kita solat ya, kita bangun tidur ni, kita solat subuh. Esok kita nak sahur ni, pas sahur kita solat subuh ya. Kita bagi minda dia. Dan limit dia Nabi SAW suruh kita tegas dengan perintah tu pada umur 10 tahun. Mana kalau 10 tahun tak salat juga, boleh dipukul. Cuma Nabi dalam sunnah ada 3 tahun untuk kita ajak dia, motivasi dia sebagainya
Bukan bermakna kita kata, saya dah suruh tapi dia tak nak salat. Begitukah kita buat apabila kita nak hantar dia pergi sekolah? Kita bangunkan dia, ambil dia tak mandi pun kita angkat daripada tempat tidur dia. Letak dalam bilik air, mandikan dia, menangis pun kita mandi. Pakaikan baju sekolah, dia tak nak pakai pun kita pakaikan baju sekolah juga. Dia mengantuk pun kita kata tidurlah dalam kereta pun tak apa. Bagi susu pun tak apalah walaupun umur 7 tahun. Hantar dia pergi sekolah, kita tinggalkan dia sekolah. Pasal apa? Sebab kita tahu kita nak dia berjaya dalam pendidikan. Bukankah kita nak berjaya di akhirat lebih besar daripada berjaya dunia? So berdagang dengan Allah itu lebih utama. Jaga salat 5 waktu lebih aula daripada salat-salat lain. Okey? Saya kata salatlah berjamaah. 5 waktu berjamaah di masjid dan di awal waktu. 2 salat paling kritikal yang berlaku di kalangan masyarakat di bulan Ramadan. 2 salat. Biasa subuh ramai jemaah insya-Allah sebab dia orang bangun sahur. 2 salat tu apa yang paling kritikal? Banyak orang tinggal, banyak orang tak pergi salat berjamaah. Asar dia letih. Asar tu dah mula letih dah, budak-budak tak pergi. Dan asar juga setengah-setengah tu sibuk kat bazar Ramadan. Dan yang kedua, salat maghrib. Maghrib dia tak pergi salat berjamaah sebab apa? Dia sibuk duk makan. Makan sampai akhir waktu baru salat maghrib. Lelaki lah kan? Lelaki. Pasal hujur suratnya orang perempuan. Dia kata abang makanlah dulu. Suami pun okey dah, ada surat makan lagi lah. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul kita kata abang kita makan sekejap, lepas tu kita solat dulu ataupun pergi solat di masjid, lepas solat maghrib makan dah sikit-sikit, selepas solat kita balik rumah makan sama-sama. Itu lagi baik. Kita didik dia. Okey, buka sikit ataupun kita pergi buka dekat masjid, makan lebih kurang sikit, solat maghrib dengan tu, kemudian lepas habis solat kita datang balik rumah makan majuadah kita nak makan. Boleh juga. Ya. Soalannya Ustaz, kalau dia nak solat berjemaah dengan keluarga, sebab suami dia yang jadi imam kan, mana lebih baik? Solat berjemaah di masjid atau di rumah? Untuk lelaki di masjid. Ya. So kalau lelaki ni nak solat sunat juga, nak solat di rumah juga, ada satu cara. Dia pergi solat wajib di masjid, dia balik solat sunat di rumah. Dalam solat sunat tu dia memimpin solat jemaah keluarga dia. Boleh sunat macam Boleh. Boleh. Dia solat, ada sahabat dulu, dia habis solat dengan Nabi di masjid, kemudian dia balik dia jadi imam pula di masjid lain. Ada? Boleh, tapi hukum dia pada solat yang kedua tu dah jadi solat sunat. Dia tak boleh solat fardu 2 kali. Dia solat sunat dia. Yang kedua tu dia kira ibadat sunat dia. Kerana dia nak ambil fadilat memimpin, jadi solat dengan keluarga. Ya. Tadi Ustaz cakap banyak emphasis on kita bersolat di masjid. Dan okay, Bagi lelaki lah. lelaki. Aha. Okay, I just want to make my conscience clear. Earlier on memang saya rajin ke masjid, makin berumur, makin banyak hal dalam rumah. You know. Jadi kadang-kadang tak terkejap. Saya masa COVID ni saya dah bermula sembahyang kat rumah. And then bila saya sembahyang kat rumah masa COVID, campaign all that, saya dapat merasa nikmat sembahyang kat rumah tau. Istiqomah is better. Although when you say to go to the masjid, I do feel guilty not going. But if I go to masjid pula, di beza termahap bukan tak berarti siapa, this is my experience. See, I spend a lot of hours in masjid, especially qiyam. Those hours whereas at home, you can complete qiyam. Cukup time you can rest. Kat masjid, kita berbual. Geng. Berbual lah deh, masuk waktu. Atau berbual. So sometimes nikmat nak memahami, nak merasa qadar, Lailatul Qadar tu. Sebenarnya saya tak dapat rasa. Saya fikir balik. Every time I finish masjid, I get in the car and I go home, I'm like, no, Lailatul Qadar ke tadi? Ke in the masjid? Kalau kat rumah, I can sit by my veranda. I'm with the trees, the flowers, the wind. Ada beza je. So now, I want to know exactly what is best. Is it better in the masjid? Or best at home? Okay, at home, for me, please advise me. I have an old mother at home. Oh. Okay? Itu lagi no kompromi ya. Okay. I have no husband at home.
sunyi tau. Sebab nak Cari masjid. masjid kalau nak gahkan diri, nak koyakan kita punya ibadat, nak koya ke dapat ke pahala, kita kaya lah. Apa lebih pasti ria bukan betul tak? Koya Kelantan main koya. Koya Kelantan kita mana tu buat mana. Okey, pertama sekali dalam bab solat berjamaah ni yang dimaksudkan atau perintah dalam agama adalah pada lelaki. Orang lelaki yang Nabi SAW kata laqad hamamtu an amura rajulan fayusalli bin nas. Thumma Nabi SAW kata, aku kalau boleh panggil seorang jadi imam, aku pergi bawa beberapa lelaki bawa kayu api, pergi cari lelaki-lelaki yang tak solat berjamaah di masjid, aku nak bakar rumah dia. Itu Nabi SAW kata macam tu. Cuma kenapa baginda tak lakukan? Kerana rumah tu adanya orang-orang yang diizinkan untuk tak pergi salat berjamaah. Salah satunya adalah wanita. Wanita, dia tidak digalakkan untuk pergi ke masjid, apatah lagi kalau di zaman adanya fitnah. Dan lebih baik wanita salat di rumah berbanding salat di masjid bagi wanita. Apply tu sekarang masih apply? Iya. Sekarang lagilah lebih apply. Pasal sebab nak pergi ke masjid zaman Nabi sangat sunyi daripada fitnah. Kita nak pergi masjid macam-macam ada. Pandangan orang tu, pandangan orang ni, tengok macam-macam. Lepas tu pergi solat pula, buat live tengah-tengah solat. Sekali kita pergi masjid, kita solat kat rumah lah. Iya. Kalau kita boleh solat, kualiti solat kita baik, kita boleh baca Quran dengan baik, kita solat di rumah adalah yang terbaik. Okey, bagi wanita lah, bagi wanita. Kalau bagi lelaki disunatkan ataupun digalakkan, malah boleh sampai ke tahap wajib salat 5 waktu berjamaah di masjid bagi lelaki. Macam tu kita akan termiss lah tarawih, jemaah semua tu. Okey, jadi bab solat tarawih ni pula dalam Ramadan kita dah settlekan qiyam yang wajib. Sekarang ni dalam Ramadan tambahkan lagi juga solat-solat yang sunat, which is kita boleh kata solat sunat yang biasa kita buat, solat rawatib, solat duha. Ni semua solat-solat sunat yang kita boleh jaga, dan tambah lagi dengan qiyam di malam Ramadan. So qiyam dalam malam Ramadan kita kena tahu bahawa sejarahnya macam mana. Kerana Nabi SAW waktu mula-mula dulu Nabi salat di masjid. Kemudian malam pertama orang ramai. Malam kedua Nabi keluar lagi, tengok orang ramai, Nabi keluar lagi, orang ikut Nabi. Makin ramai yang tahu. Malam ketiga mereka pergi, Nabi keluar dan ramai lagi. Malam keempat bertambah ramai, Nabi tak keluar. So bila Nabi SAW tak keluar, Nabi kata, bila esok orang tanya, Nabi kata, aku tahu pun orang datang. Cuma aku tak keluar kerana takut difardukan ke atas kamu dan kamu tak mampu. So Nabi selepas daripada tu, Nabi salat bersendirian di rumah. Kalau kita melihat kepada hadis, Aisyah radhiyallahu anha sebut kebanyakan waktu Nabi salat qiyamul lail adalah bersendirian. Bersendirian kebanyakan waktu. Cuma dalam bulan Ramadan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bab qiyam ni, qiyam man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat dengan imam sampai dah dia habis, imam habis, dia dapat pahala mengerjakan sepenuh malam. Itu fadilat qiyam dengan imam. So kalau kita ada kemampuan untuk qiyam sendiri, baca Quran sendiri dan sebagainya, lepas daripada tu kita boleh rehat, kita boleh baca Quran sekejap, kemudian sambung lagi qiyam, kemudian rehat lagi baca Quran, sambung lagi qiyam. Dan kekuatan kita tambah lagi ada jaga mak dekat rumah, tak boleh nak tinggal, jaga pula anak-anak tinggal. Kalau tanya saya, di situ adalah taman syurga. Pasal mak kita ada situ. So kalau kita semayang sebelah dia, mak pula kata mak nak semayang dengan kita, kalau kita baca kuat sikit mak boleh ikut, itu lagi besar pahala. Mudah pun. Boleh, tak ada masalah. Boleh je imam dengan mak kita. So kita cari yang mana yang paling agama suruh kita buat. So dalam bab tu jaga ibu bapa, besar pahala dia. Ustaz, iktikaf yang 10 hari akhir tu untuk wanita tak digalakkan ya? Nanti kita sampai. Baru ni qiyam baru. Qiyam Ramadan. Kita ada bahasa banyak mana lagi? Boleh. Dah habis dah masuk ke 12 kita ni.
Okey, so qiyam ni, qiyam Ramadan. Solatlah malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dia solat 11 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita nak solat sendiri kat rumah, solatlah bilangan rakaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, itulah 11 rakaat. 8 rakaat tarawih atau tahajud, 3 rakaat witir. Cuma dipesan juga ditekankan ialah sifat solat. Walaupun Nabi solat 8 tapi berdirinya lama. Qiyamnya lama. So kalau kita orang nak pergi solat berjamaah di masjid, saya sarankan yang nak ambil solat 8 pergi cari tempat solat 8. Kalau nak solat 20, solat sampai habis 20. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita solat sama imam sampai habis. Sampai habis witir. Jangan pula dia kata aku nak yang express punya, dia pergi solat 8 belakang imam 20. So yang tu dia miss dua benda lah. Pertama miss qiyam yang lama, yang kedua dia miss berhenti awal lebih daripada imam. So kalau kita nak solat di rumah, kita solat baca Quran pun boleh. Sambil contohnya kita ada mushaf, Allahu Akbar, baca Fatihah, lepas habis Fatihah, kan mushaf ni ada kat poket kadang-kadang kita letak kat poket macam ni. Kalau saya lelaki jadi imam pun kita buat macam ni juga kadang-kadang. Sebab kita tak nak makmum kita terganggu, tak ada orang nak tegur kita belakang. So kita standby, tengok baca sambil tengok mushaf. Dalam solat sunat kita boleh buat macam tu. So Allahu Akbar, setengah orang tu dia beli mushaf besar. Mushaf qiyam. Boleh. Tak ada masalah. Baca satu muka surat, balik. Baca habis satu muka surat, balik. Kita rasa kita mampu satu muka surat satu rakaat, baca satu muka surat satu rakaat. Rasa mampu dua rakaat, dua muka surat satu rakaat, kalau kita rasa aku letih lah nak duduk, boleh tak? Kita pun letak kursi, Allahu Akbar, letih kita duduk sekejap. Sambil duduk kita baca je, nak rokok kita bangun berdiri balik kemudian kita rokok. Boleh, tak ada masalah. Jadi itu adalah qiyam yang mana kita nak cari kelebihan bilangan rakaat seperti Nabi, tapi yang lebih utama juga ialah berdirinya lama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lama. So kita boleh baca sambil kita tengok mushaf dalam qiyam. Kalau untuk kami kaum wanita, letihan sikitlah. Dan dah musim. Kan pada waktu lelaki pun kalau saya sebenarnya kalau kita buat solat tarawih as per biasa. Kita baca Quran luar pada tak sama, tak boleh ataupun macam mana? Boleh. Contohnya kita solat tadi kita kata kita nak baca dalam solat. Sekarang ni kita nak baca Quran di luar solat. Kita pun Allahu Akbar, rakaat pertama alhamdulillah dengan ayat kursi. Rakaat kedua alhamdulillah dan juga amanah rasul bagi contoh. Ataupun kita baca rakaat pertama wadduha, yang kedua rakaat kedua kita baca alam nashrah. Kemudian kita solat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dan kita rehat, kita ambil Quran, kita baca 2 muka surat, 3 muka surat, which is okay. Tapi sebaik-baik dalam solat. Qiyam tu kita dapat pahala berdiri, kita dapat baca. Boleh kita balik tak ada masalah. Tak apa. Sebab solat sunat dibina atas keringanan. Okay? Solat sunat ni kalau kita rasa kita nak duduk, tak apa, tak ada masalah. Walaupun kita baru tak lenguh sangat pun, tapi kita rasa nak duduk lah, nak save tenaga kita. Boleh. Kalau imam, even kalau kita salat dengan di masjid, tiba-tiba imam baca lama, kita berasa lenguh, kita duduk, tak ada masalah, boleh. Orang sebelah marah. Tapi itu untuk tarawih lah. Tarawih. Kalau salat, dan saya juga pesan antara tarawih dengan salat fardu, utamakan yang fardu. Setengah-setengah tempat dia sampai solat isyak, dia cepat-cepat solat isyak. Pasal apa? Nak bagi laluan kepada tarawih. Padahal antara dua solat tu fardu lebih utama daripada tarawih. Okay, setengah-setengah tu tarawih dia baca bacaan lebih, isyak tu baca lebih kurang je. Tapi tarawih dia baca bacaan yang elok, panjang dan sebagainya. Saya kata keutamaan dia kat mana? Patut keutamaan dia adalah pada solat fardu. Kerana fardu dengan sunat ni jauh besar pahala fardu, berbeza dengan yang sunat. Okey, jadi qiyam nombor 2. Nombor 2 kita dah sebut tentang qiyamul lail. Kita pergi yang ketiga. Sebenarnya ada banyak nak sebut, tapi saya sebut sikit ya. Bab yang ketiga ni iktikaf.
iktikaf ni ada soalan tanya tadi, boleh ke wanita beriktikaf? Jawapannya boleh, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu baginda beriktikaf, Nabi ajak para isteri Nabi juga beriktikaf. Nabi ajak para isteri Nabi juga beriktikaf. Semua isteri-isteri dia ada iktikaf, ada tempat masing-masing, dia panggil tempat solat masing-masing dekat masjid. Tak, bukan. Semua wanita duduk tempat wanita dan iktikaf duduk. Nabi SAW ni dia panggil idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda al-mi'zar wa ayqadha ahlah, apa satu lagi, shadda al-mi'zar wa aqama lailatah. Begitulah lebih kurang dalam hadis. Nabi SAW bila masuk 10 akhir Ramadan, dia akan ketatkan ikatan kain dia. Maknanya ketat ikatan kain, Nabi tidak bersama dengan pasangan. Kemudian Nabi iktikaf, dan Nabi mengejutkan isteri-isteri dia. Bangun solat, semua kena pakat solat malam lah. Pasal betapa agungnya Ramadan. Dan yang ketiga, Nabi akan hidupkan malam tersebut. So cara Nabi hidupkan malam ada dengan qiyam dan ada dengan baca Al-Quran. So kita boleh, wanita ni boleh beriktikaf di masjid, tapi kalau dia rasa tak nak masjid macam kes tadi, sediakan satu tempat solat dalam rumah, duduk di pada tempat solat dia, tak keluar daripada tempat solat dia sampailah habis waktu subuh, baru dia keluar. Ataupun dia nak duduk tempat tu dalam waktu yang jangka masa lama, dia duduk solat, iktikaf, baca Quran dan sebagainya, dia fokus pada ibadah. Maksud daripada iktikaf ni adalah kita nak fokuskan diri kita kepada ibadah. Sebab tu jangan pula dia pergi iktikaf di masjid tapi bawa bantal, bawa tilam, lepas tu tengok telefon yang manjang. Duk tengok orang duk qiyam, dia pun duk tengok telefon. Orang baca Quran, dia pun duk tengok telefon. Lepas tu dia kata dia iktikaf. Tak sampai maksud iktikaf. Iktikaf ni adalah kita nak fokuskan diri untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Kita letakkan satu tempat, kita kata kita niat untuk wanita duduk berada pada tempat solatnya. Kerana wanita ni dia boleh buat tempat solat di rumah dia, so dia melazimi tempat solatnya. So dia nak kata niat iktikaf di masjid tu tidak, tapi nak sebutnya bahawa dia telah melazimkan dirinya dengan duduk pada tempat solatnya. Kalau dia ada masjid, dia boleh buat tempat khas bagaimana isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita ada tempat solat, kita ada. Dan ambil satu lagi bahawa keutamaan iktikaf dengan keutamaan menjaga anak dan suami. So tiba-tiba waktu tu kita ada suami yang perlu kepada kita, kita ada anak-anak yang perlu kepada kita, dan mereka tak boleh iktikaf. Sebagai contoh, pertama kali kita nak iktikaf, minta izin dengan dia lah. Boleh tak saya ni nak fokus 10 akhir Ramadan ni, saya nak fokus ibadat. Contoh, kita minta izin dulu. Jangan tak minta izin sebab dia lebih besar daripada iktikaf kita. Okey? Ya, betul. Dia lebih besar. Kalau kita nak puasa sunat pun kita kena minta izin dengan dia. Betul. Dia lebih besar. Kan pintu syurga tu tadi hadis 4 perkara tu. Besar kedudukan dia. Kita yang rasa macam payah hari ni. Esok-esok kita kata syukurlah, alhamdulillah. Kita boleh khidmat kepada suami. Lepas pada tu, bila Allah Ta'ala tanya banyak-banyak, kita kata, tanya suami lah. Kita lepas. Saya kan dah taat kepada dia. Jadi apa-apa biar dia lah jawab. So itulah kelebihan wanita. So apa-apa pun dia jawab, suami dia tulis jawab. Abang kan suami kan? Abang jawab lah. Kerja saya taat kat abang je. So itu je sebenarnya. Tapi sebenarnya dari sudut hukum, dia lebih besar daripada iktikaf. Dia lebih besar daripada puasa sunat. Kalau puasa fardu, yes, dia tak boleh kata apa sebab itu fardu, tapi yang sunat dia lebih utama. So dalam bab ni kita tanya dia dulu, kalau dia Beriman ke apa? pastilah yang beriman. Kalau tak beriman takkah kita kahwin dengan orang tak beriman? Maksudnya tu tak maksudnya Jangan kecil. Kita ingat kita kahwin dengan yang beriman. Istilah beriman. Istilah beriman tu Kalau orang tak sembahyang, yang tu tak beriman. Benarnya kalau yang tak solat ni sampai tahap boleh pergi ke mahkamah minta fasakh. Sepatutnya macam tu. Alhamdulillah, berimanlah. Alhamdulillah. kalau suami tu tak solat kan, so kita tetap kena taat pada benda yang Ma'ruf, yang baiklah. Yang baik tetap benar. Tapi kalau kita rasa kita tak boleh taat kepada dia, pergi kata
Aku tak boleh taat kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita takut kita taat kepada kita pada benda yang macam kita kata tak berbaloi lah, kita kata. Kita taat pada orang yang tidak taat kepada Allah. Habis Ustaz, kalau macam orang tu kata general question. Kalau kata dia beriman, lepas tu dia kata nasib ikhlas. Itu tak apa, tak ada masalah. Bisalah kita beriman. Kan ada satu caption dekat Facebook ni, jangan cari yang sempurna kerana kamu sedang hidup di dunia. Tiada yang sempurna selama kita hidup di dunia. Begitulah juga. Bila kita kata kita nak cari yang beriman kalau dia salat 5 waktu, kalau dia adalah masalah akhlak manusia tu memang tak ada, biasalah. So kalau kita diuji dalam keadaan tu, kita sabar. Okay, sebab ada wanita, Allah Ta'ala dah sebut, ada wanita yang salihah suaminya Fir'aun. Okay. Dan ada lelaki yang salih, isterinya isteri Nabi Lut. Ya, yang isteri dia Fir'aun juga. Isteri Fir'aun dah jadi lain macam lah. So Allah Ta'ala kadang-kadang dia bagi ujian tu dari sudut pasangan tu memang ada. So kalau kita taat bukan kerana dia, kita taat itu kerana Allah. Kita taat kerana Allah, Allah yang bagi ganjaran tu. Baik, kita ada satu lagi yang kita nak sebut sebenarnya, pintu yang terakhir yang sebenarnya pintu ni besar dan utama juga. Dan mungkin pada saya rasa pintu ni kita mungkin boleh buat banyak. Iaitulah bab sedekah. Nabi SAW ni, baginda ni adalah ajwadun nas. Ajwad ni maksudnya Nabi sangat pemurah. Tapi bila datang Ramadan, sifat pemurah Nabi tu jadi lebih daripada yang sebelumnya. Itu baginda SAW. Nabi ni seorang yang pemurah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan pemurahnya Nabi lebih-lebih apabila datangnya Ramadan. Okey? Jadi ini yang kita nak kata Masya Allah, sangat-sangat hebatnya pahala sedekah di bulan Ramadan. Okay? Sedekah tu sendiri pahala dia besar dah. Apatah lagi bersedekah di bulan Ramadan. Lagi banyaklah pahala sedekah dia, mudah-mudahan lah. Okay? Maka sedekah Ramadan adalah ghanimah, yani harta rampasan, harta yang berlipat kali ganda. Kalau di luar Ramadan pun dah banyak, apatah lagi di dalam Ramadan. Sebab itu Nabi SAW disebut, bila datang Ramadan, baginda akan jadi lebih pemurah dari sebelumnya. Apa yang Nabi SAW galakkan? Pertama, antaranya kita taja orang buka puasa. Kata Nabi SAW, siapa yang memberi orang berbuka puasa, dia dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa, tanpa mengurangkan pahala sedikit pun pada orang yang berpuasa. So kalau dia taja 10 orang dia dapat pahala puasa. Kalau dapat 100 orang dapat pahala buka puasa. So dan kemudian kita taja orang yang betul-betul berhajat lagi utama. Okey? Betul-betul berhajat. Sebagai contohlah, kalau contohlah kat sini ni kat masjid Taman Tun ni satu malam dah berapa? 15,000 ke? Dia punya bajet untuk buka puasa. Kita nak bagi memang sini banyak. Tapi ada di tempat-tempat yang memang orang tak mampu, memerlukan. Kita cari, sini dah penuh. Kita cari. Tempat lain banyak lagi. Kalau nak kita buat satu grup kita ni, kumpulkan, lepas tu kita cari. Saya boleh cari insya-Allah. Kita ada yang Vietnam, kita ada di tempatan dekat Kelantan pun, kita dah pernah buat baku-baku Ramadan sebelum daripada ni, kita buat dekat luar negara pun tak apa. Kumpul, banyak mana kita buat. Kalau nak bagi di Madinah pun ada orang duk tanya-tanya bagi Madinah. Kita buatlah, banyak mana yang kita dapat, kita salurkan mana-mana. Saya nak sangat kita buat, kita lancarkan tabung Ramadan kelas kita. Dapat Raudatul Ilm punya tabung Ramadan, banyak mana kita distribusi, banyak tempat pun tak apa. Taja orang berbuka puasa. Okay? Yang kedua, kenapa disebut dalam Ramadan ni bulan jadi pemurah? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati orang yang merahmati hamba-Nya. So cara kita mendapat rahmat Allah ialah dengan kita merahmati hamba-hamba Allah. Okey, seperti tadilah bagi sedekah dan sebagainya. Kerana besarnya fadilat sedekah di bulan Ramadan,
Sampai satu tahap Allah mewajibkan sedekah dalam bulan Ramadan pada setiap nyawa yang hidup dalam Ramadan. Yakni zakat fitrah. Zakat fitrah ni zakat nyawa. Orang kaya pun kena keluar zakat fitrah, orang miskin pun kena keluar zakat fitrah. Kenapa? Kerana betapa besarnya fadilat infak di bulan Ramadan. Kalau tidak kerana besarnya fadilat, takkan Allah fardukan. Allah ni dia fardukan bukan untuk kita. Bukan untuk dia. Allah fardukan nak bagi pahala kat kita. So, bila Allah fardukan zakat fitrah menunjukkan betapa besarnya infak di bulan Ramadan, sama seperti wajibnya puasa, sama seperti wajibnya salat, tiba-tiba wajibnya infak. Besar tak fadilat sedekah di bulan Ramadan? Besar. Dan kita kena tahu bahawa antara hikmat di bulan Ramadan adalah menyelami perasaan dan menghayati kehidupan orang fakir. Kita merasakan macam mana selama ni dia tak makan dengan kita tak makan. Dan di hujung Ramadan, dia pula merasai apa yang kita makan, dia dapat makan. Pasal apa? Dengan pensyariatan zakat fitrah. Kita tahu tak, zakat fitrah ni asalnya wajib dengan makanan. Nabi SAW keluarkan zakat fitrah dengan makanan. Mazhab Syafi'i juga wajib keluarkan zakat fitrah dengan makanan. Yang kita bayar sekarang ni dia panggil nilai makanan. Sebab tu ada RM7, ada RM14, ada RM21. Nilai apa yang kita makan. Beras yang kita makan. Kata kita makan beras tempatan, kita bayar RM7 untuk 3 kilo. 2.75 kilo. Kalau kita makan beras import, kita bayar RM14. Kita makan buah basmati, herba poni dan sebagainya, kita bayar RM21 sesuai dengan apa yang kita makan. Sebab kita sekarang ni ambil pandangan mazhab Hanafi, bayar dengan nilai. Tapi kalau ikut sunnah dan mazhab Syafi'i, kita kena bayar dengan makanan. Apa hikmat dia? Waktu saya jadi imam di satu masjid dulu, kita ada ramai jemaah Arab. Orang Arab ni, dia nak bayar dengan makanan. So, dia datang kat kita, dia bagi beras banyak, bagi beras. Antara yang dia bagi betul apa yang dia makan. Bawa beras basmati, dia makan kat rumah dia basmati, dia bawa beras basmati. Dia makan beras Jepun, dia bawa beras Jepun. So, kita kumpul-kumpul, hari yang kita nak bagi tu, waktu bila esok raya hari ni kita bagi. Pasal apa? Sebab memang itu waktu zakat fitrah sampai kepada fakir miskin. Antara hikmatnya supaya orang miskin boleh makan makanan orang kaya. Saya pun bagi, ada kat flat dekat Pantai Indah. Masa tu saya duduk Pantai Indah. Saya bagi, dia kata, terima kasih Ustaz. Seumur hidup saya tak pernah makan beras ni. Pasal apa? Pasal dia hanya mampu makan beras biasa. Hikmat dia, orang miskin boleh merasai makanan orang kaya. Dan kenapa dia dikeluarkan sehari sebelum raya? Supaya hari raya orang Islam ni, pagi tu dia gembira ada makanan di rumah dia. Saya kalau setiap kali kita balik bulan Ramadan, balik raya, saya raya kat Kelantan lah. Saya akan tanya, mana-mana sahabat yang nak bayar zakat guna beras. Wakilkan saya bagi duit, saya beli beras di Kelantan, kita bayar tu. Adalah orang-orang Arab bagi, ada kita bagi. Tanpa menafikan, kalau nak bayar kat masjid, bayarlah. Nilai kita bayar, dapat resit, okeylah. Tapi kalau kita nak infak juga, kita buka. Bila sampai sana, satu saya suka bawa anak-anak kita nak latih dia kan. Letak beras-beras, kita ke sana beli beras sekampik 50 kilo tu, dia dah siap pack 5 kilo ada 10. So kita bagilah satu rumah mungkin 5 kilo, ada satu rumah mungkin 10 kilo. So kita bawa anak-anak bagi sehari sebelum Ramadan settle. Ada satu hari tu kita pergi satu rumah, saya tanya dekat kampung, ada mana yang kita nak bagi. Orang pun tunjuk ada satu rumah, so kita pergi. Rumah kayu buruk. Rumah kayu tu buruk. Lepas tu kita pun tanya, keluarlah suami dia dengan anak-anak dia. Saya kata, saya ni nak bagi zakat fitrah ni kalau ada nak makan, untuk pagi tu. Dia kata, terima kasih. Saya tanya, anak ada berapa? Anak dia beramai, saya lupa dah. Begini. Lepas tu, saya tengok ke sini, dia kesian. Saya kata macam ni orang lain, kita bagi satu beg, 2. Saya kat dia ni, saya kata, angkat satu kampik tu 50 kilo bagi kat dia. Asal anak dia ramai.
Saya pusing kereta, saya tengok dia menangis. Rupa-rupanya masih ada orang yang pagi raya tak ada makanan. Pasal kaedah kita punya zakat. Sekarang ni pusat zakat dia terpaksa meraihkan banyak perkara. Sebab nak bagi orang ramai. Lepas tu bila bagi pula dengan duit, dia dah advance duit pihak zakat. Jadi kadang-kadang zakat tu diberikan di awal Ramadan. Tengah-tengah Ramadan dah bagi. Bila tu duit dah habis dah, akhir Ramadan duit dah habis. Sampai Syawal duit dah tak ada. Dia nak makan apa pagi raya? Kadang-kadang ada yang tak ada makanan. Sebab tu hikmat dia bila kita bagi makan sebelum raya. Allah, bila saya tengok menangis tu saya kata, inilah hikmatnya Allah Taala suruh bayar dengan makanan. Supaya orang Islam, orang miskin ni dia ada makanan di pagi raya. Sebab tu infak ni Nabi SAW dalam Ramadan bertambah murah dia. Kenapa Nabi SAW bertambah murah dia dalam Ramadan ni? Okay, ada beberapa sebab kenapa digabungkan infak dengan puasa. Okey, pertama, kerana kemuliaan masa Ramadan, so kita infak dalam Ramadan nak kelebihan infak di bulan Ramadan. Yang kedua, kerana Ramadan ni Allah merahmati hamba-Nya, so kita buat baik dengan hamba Allah untuk dapat rahmat Allah. Kita sebut tadi. Yang ketiga, kerana puasa dan Ramadan antara sebab utama meraih syurga. So bila kita gabungkan dengan dua sebab utama, bertambah tinggilah peluang kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zuhuruha min butuniha." Dalam syurga ni adanya bilik-bilik yang daripada luar kita nampak dalam dia. Kemudian mereka bertanya, sahabat tanya, untuk siapa syurga-syurga itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk orang yang baik perkataannya, suka memberi makan, senantiasa berpuasa, salat di malam hari dalam keadaan manusia tidur. So dalam hadis ni antara sebab masuk syurga adalah memberi makan. So memberi makan antara sebab utama masuk syurga. Kita gabung dengan puasa, mudah-mudahan dia memberikan pahala berganda. Sebab yang ketiga, kenapa puasa sedekah banyak di bulan Ramadan juga, kerana sedekah juga menghapuskan dosa. Seperti mana puasa. So kita gabungkan juga sebagaimana sebab nak dapat syurga, kita gabungkan juga sebab penghapusan dosa dengan memperbanyakkan sedekah. Yang seterusnya, kerana kadang-kadang puasa kita tak sempurna. Banyak waktu kita puasa kita tak sempurna. Ada khalal dipanggil, ada kekurangan. Mungkin tersalah cakap, mungkin tersalah marah. Ya puasa kan, latih sabar. Tengah-tengah kita tak nak marah pun, tiba-tiba kena provoke, marahlah kita. Marah kat anak, marah kat suami, marah kat jiran, pergi kedai, marah kat orang jual, marah semua ni. Tiba-tiba kita balik mikir, aku ni puasa, aku ni apa dapat habis semua orang aku marah ni. So, pahala sedekah mudah-mudahan dapat menutup kekurangan puasa kita. Sebab itu digalakkan bersedekah dalam Ramadan. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita katakan sekali lagi bahawa Ramadan ni berdaganglah dengan Allah. So, carilah mana-mana jalan untuk kita, utamanya kita nak bayar dengan bayaran sedikit tapi kita nak terima pahala yang berganda dan ganjaran yang mahal. Makna modal kita sebenarnya sikit tapi bayarannya syurga. Itulah keuntungan orang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi saya, what you see sebagai all encompassing berkenaan dengan puasa ini ialah pada I don't know whether it's kalimat ke apa-apa, iaitu hablum minallah dan hablum minan nas. This is the best example pada Ramadan. Hablum minallah kita solat, qiyam, iktikaf. Hablum minan nas sedekah, bersangka baik, berakhlak baik. So this is 2-in-1 value of Ramadan pada betul. Tapi kalau saya nak tambah lagi, kalau ada satu kitab Hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, ada satu kitab saya baca 2 kali dah kitab tu di masjid, tapi kita tak ulang kat sinilah. Rasulullah ni
Dalam kitab tu dia sebut tentang keadaan Rasulullah dalam Ramadan. Ada keadaan Rasulullah dengan Tuhannya, yang kita kata hablum minallah. Ada keadaan Rasulullah dengan family dia, keluarga dia. Nabi ni jaga keluarga sampai pergi isteri-isteri ajak iktikaf. Maksudnya Nabi dengan keluarga dia, sehingga Aisyah radhiyallahu anha tanya, Rasulullah, kalau aku jumpa malam Al-Qadar, aku nak baca apa? Nabi yang ajar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya Nabi dia ajar kepada keluarga dia tentang Ramadan. So Nabi ada fokus tentang keluarga dalam Ramadan. Dan ada satu lagi, Nabi dengan umat. So Nabi ni ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan keluarga, dan ada hubungan dengan umatnya. So kita kata kita juga begitu, hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum dengan keluarga kita. Keluarga pun minan nas. Ya, tapi more spesifik sebab Nabi jelas fokus kepada keluarga. So kalau kita buat baik dengan orang lain, kita tak baik dengan keluarga, kita rugi juga. Kan? Wallahu taala alam. Ya. Ustaz, sorry, last Ustaz. Ustaz tadi precise on the Qiyamul. Ya. Tapi Ustaz sikit aja terangkan pasal tahajud. Ustaz ada kata pasal tahajud kita kena buat macam cara Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. 11 rakaat. Bermakna which is 8 rakaat plus 3 witir. Itu adakah itu yang paling seafdalnya kena baik, kalau kita kata balik kepada isu bilangan ni, ulama perselisihkan. Bukan perselisihan sebab dia saja nak berselisih. Sebab bila kita tak dapat ikut bilangan dan sifat Nabi secara bersama, which is Nabi 8 rakaat pun solat dia panjang sampai bengkak kaki. Kita 8 tapi pendek-pendek. So jadi tak sama juga dengan sifat qiyamul lail Rasulullah. Apa yang salaf dulu buat, bila dia tak sama dengan bilangan qiyam Nabi, dia tambah lagi bilangan rakaat untuk dapat time yang hampir-hampir sama. So apa hukum menambahkan bilangan rakaat dalam qiyam tadi? Berbalik kepada ijtihad yang berlaku, mereka kata ini juga dibolehkan. Sebab apa? Ada satu hadis Nabi SAW kata, salatul laili mathna mathna. Salat malam ni 2 rakaat tanpa Nabi letak limit. So perbuatan Nabi 11 rakaat. Ucapan Nabi 2 tanpa limit. So siapa yang boleh mampu ikut perbuatan Nabi, salatlah. Siapa yang rasa dia tak mampu ikut hak Nabi tapi dia nak ikut yang 2 ni, buatlah juga. Cuma yang terbaik kita kata dia mampu buat bilangan rakaat Nabi dengan sifat salat Nabi. Jangan ambil bilangan saja. Ambil 8 belakang orang 20 macam tadi. Orang lain siap pukul 10, dia 9 suku dah siap dah. Pasal duk makan colek, colek tahu rojak. Duk makan rojak dekat kedai sampai pukul 11. Siap habis orang lain keluar masjid, dia keluar kedai. Ngoreh. Tapi siap solat pukul 9 suku, yang tu kita tak nak. So kita nak bilangan rakaat sama dengan Nabi dan sifat solat pun sama dengan Nabi. Witir 3 rakaat. Ya betul. Boleh 3 rakaat 1 salam dan boleh juga 2 salam. Al-Askar Ustaz diajar kalau nak buat 8 campur 3 juga. Dia kata seelok-eloknya dalam masna-masna 2 rakaat tu kita habiskan dalam between 15 to 20 minutes. Bermakna ayat dia kena baca panjang sikit lah. Memang kena baca panjang pun. Nabi solat tu bukan 20 minit ke apa dah. Nabi solat ni sampai pekak kaki. Tahu tak sahabat yang solat belakang Nabi dia solat macam mana? Ada seorang sahabat belakang Nabi, Nabi baca Al-Baqarah. Dia ingat habis Baqarah Nabi nak rokok, Nabi sambung lagi surah Ali Imran. Dia kata ingatkan nak habis Ali Imran Nabi nak rokok, Nabi sambung lagi surah Al-Maidah. Lepas tu baru Nabi rokok. Berapa juzuk tu? 1 rakaat 3 juzuk, 4 juzuk baca. Larat kita. Ya. Patutlah Nabi bekak kaki. Kita ni, saya pernah solat solat gerhana. Solat gerhana kan sunat kita baca panjang sampai habis gerhana, dan Nabi SAW juga pernah baca Baqarah. Saya pun bacalah Baqarah, tapi tak baca semua. Kita baca setengah juzuk rakaat pertama, kita ambil awal Baqarah, kita baca setengah juzuk rakaat yang kedua di akhir rakaat yang kedua. So nampak macam 1 Baqarah, padahal kita baca 1 juzuk baru. Lepas habis kita solat 2 rakaat tu, orang mari ustaz nak cabut lutut saya. Lamanya solat. Padahal kita baru ambil 1 juzuk. Ada orang khatam setiap malam.
Ada orang solat macam tu. Ada orang solat 10 juzuk satu malam. Kalau kita tengok orang-orang yang memang Ramadan ni pada dia adalah bulan yang ijtihad, jihad dengan ibadat. Allahu Akbar, baca sampai pukul 2 pagi, ke 3 pagi baru habis solat. Ada. Lancar, dia baca lancar. Semaknanya apa? Kita ni pukul 10.30 tu kita kata dah lama dah. Pukul 11 tu lama tak iman solat. Yalah, sebab kita tak biasa je. Tapi kalau jalan kat shopping kompleks 3 jam terasa pula dia nak kaki kita lah. Okey. Panjang solat kita. Sebab tu dia ada tarawih. Istilah tarawih tu kita duduk, kita rehat, baca Quran sikit, lepas tu naik balik. Itu semuanya untuk membantu kita qiyam. Macam mana duduk kat bawah? Ya, duduk kat bawah. Kan tarawih itu dia rehat kat sini kan. Solat sikit rehat. Itu Ustaz. Boleh, kita rehat, tak ada masalah. Okey, wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi lah insya-Allah. So, kita pakat-pakat doa, mudah-mudahan Allah memberkati Ramadan kita dan Allah mengganjari kita sebanyak dalam Ramadan dan mentaufikkan kita kepada apa yang Dia suka dan Dia redha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma waffiqna li Ramadan, waffiqna li qiyam Ramadan, waffiqna li siyam Ramadan. Allahumma ij'alna mimman sama Ramadana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi waj'alna mimman qama Ramadana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Berikanlah taufik kepada kami untuk beramal ibadah sepanjang Ramadan. Jadikanlah kami di kalangan mereka yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, sehingga akhirnya Engkau ampunkan dosa-dosa mereka yang telah lepas. Jadikanlah kami, ya Allah, di kalangan mereka yang qiyam dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari-Mu, sehingga akhirnya kami termasuk dari mereka yang diampunkan dosanya yang telah lepas. Ya Allah, ya Tuhan kami, taufikkanlah kami juga untuk bertemu dengan malam Al-Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan basahkanlah lidah kami dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesihatan, daya upaya dan taufik serta hidayah agar kami dapat beramal sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dari-Mu pahala yang berganda. Kami mohon dari-Mu keampunan, ya Allah. Dan kami mohon dari-Mu, ya Allah, syurga yang kekal abadi buat selama-lamanya. Jadikanlah Ramadan kami kali ini lubu untuk kami mendapatkan sebanyak-banyaknya rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, tidak ada Tuhan bagi kami melainkan Engkau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami sendiri. Andai Engkau tidak merahmati kami dan andai Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami, nescaya kami termasuk dari mereka yang sangat-sangat rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.